Hai, Assalamualaikum semua, saya Zakir and welcome back to Art House Studio. Okay, for those yang belum subscribe, you guys can subscribe the channel. And kalau korang minat dengan video ni, korang boleh share to kawan-kawan korang. And today, okay, korang nampak kat atas meja kita ada iPhone 12 mini. So, interesting juga pasal iPhone 12 mini ni sebab kita tengok banyak reviewer dah buat. So, basically kita orang lambat sikit lah untuk buat review 12 mini ni. So, apa yang menarik dan apa pros and cons tentang 12 mini ni? So, before kita cerita lebih lanjut, jom kita tengok apa yang korang dapat bila korang beli iPhone 12 mini ni. Okay guys, so ini adalah kotak iPhone 12 mini. Seperti yang korang tahu, saiz dia agak kecil. So, kita boleh comparekan sekali dengan iPhone 12 Pro. Okay, so tak adalah nak buat comparison sebab kedua-dua nipis. Tapi ya, sebab 12 Pro dan 12 mini, dia punya saiz adalah quite berbeza juga. So, kita nak ceritakan apa yang korang akan dapat kat dalam. Untuk apa yang korang akan dapat kat dalam ni, basically aku rasa semua orang dah tahu. And based on previous video yang kami dah buat, iaitu iPhone 12 Pro, korang dah tahu dah apa yang datang, apa yang datang dalam kotak, apa yang tak datang dalam kotak. So, ini kita just nak tunjuk kat korang apa je yang korang akan dapat dalam 12 mini ni. So, sama juga macam apa yang korang akan dapat adalah satu user manual dan juga USB Type-C ke USB Lightning and device korang lah. So, kat belah kanan ni adalah iPhone 12 Pro dan sebelah kiri ni adalah iPhone 12 mini. So, okay, kita nak ceritakan tentang 12 mini ni sebenarnya. Kita dah cerita pasal 12 Pro ni dekat previous video. So, hari ni kita nak ceritakan lebih detail tentang 12 mini ni. Kalau kita nak cerita pasal design iPhone 12 mini ni, design dia sama juga macam iPhone 12 dan 12 Pro. Kalau dia dengan 12 Pro tu tak adalah exactly sama sebab dia punya material berbeza. Tapi kalau iPhone 12 mini dengan iPhone 12 ni, material dia 100% sama. So, iPhone 12 dan 12 mini ni dia menggunakan glass dekat belakang dan tepi ni adalah aluminium. Okay, so aku dapatkan kat tangan aku ni adalah color black. So, black dia kita boleh nampak betul-betul pure black ataupun solid black lah. Kalau kita nak compare color dengan iPhone 12 Pro ni, yang ni adalah graphite. So, graphite ni dia antara color grey dan juga hitam. So, yang ni betul-betul solid black. Kalau kita cakap pasal design untuk iPhone, dia punya shape untuk iPhone ni memang petak. Kalau previously ada curve edge, yang so sekarang ni memang dah straight. Dia punya design sama seperti iPhone 5S. Jadi iPhone 12 mini mesti ada aspek yang macam macam iPhone 5S ke dia punya size. Okay, so sebenarnya bila kita dah compare, sebenarnya iPhone ni tak adalah size dia macam 5S. Dia sebenarnya lebih besar sikit daripada 5S, tapi dia kecil sikit daripada iPhone 6. Alright guys, so even though iPhone ni dia bersaiz lebih kecil daripada iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, tapi dia punya pros dia adalah iPhone dia berskrin penuh. So, kalau korang boleh tengok iPhone 7 dan 8, skrin dia bersaiz 4.7 inci, manakala iPhone 12 mini ni saiz dia adalah 5.4 inci. So, korang akan dapat satu pros iaitu sebab skrin dia agak besar. So, kalau kita nak compare, yalah iPhone 7, 8 dia ada home button kan. Yang ni dia tak ada home button. Okay, so korang dah tahu dah material dan design untuk iPhone 12 dan 12 mini. Basically, dia memang sama sahaja. Tapi kita nak comparekan sikit dengan iPhone 12 Pro ni, dia punya material. So, kalau korang boleh tengok, iPhone 12 Pro ni dia menggunakan finishing matte dekat belakang. So, dia tak melekat lah fingerprint kita tu kan. So, tapi kalau katakan iPhone 12 mini ni ataupun iPhone 12, mungkin kalau korang tak pakai jenis tak suka pakai casing, akan melekat sikit fingerprint tu. Untuk belah tepi pula, iPhone 12 Pro menggunakan material stainless steel dan nampak berkilat-kilat. Dan belah kiri saya adalah iPhone 12 mini menggunakan material aluminium. Okay, so kalau korang tengok before this, aku ada dengar juga tentang cosmetical issue yang ada pada kedua-dua iPhone ni. Tapi itulah, so far sebab kita baru lagi guna, kita tak dapat lagi lah nak tunjukkan cosmetical issue tu. So maybe mana tahu kalau benda tu jadi kat kami, maybe kami boleh tunjukkan kat korang semua nanti. Alright, so kita dah kemas dah meja. So hari ni kita akan ceritakan tentang iPhone 12 mini. Okay, so iPhone 12 mini ni apa sebenarnya perbezaan dia dengan iPhone 12 biasa? Okay, so kalau korang boleh nampak daripada segi saiz, memang berbeza lah iPhone 12 dan 12 mini, sebab tu dia panggil ni iPhone 12 mini. So bila saiz tu sudah dikurangkan, jadi skrin pun akan berkurangkan juga. And then secara logikalnya, secara fizikalnya, bateri pun akan dikurangkan juga. Okay, so kat situ kita boleh tengok perubahan yang ketara adalah pada skrin dan juga bateri. And kalau kita cerita pasal skrin pula, iPhone 12 mini ni saiz skrin dia adalah 5.4, manakala iPhone 12 tadi adalah 6.1. iPhone 12 dan iPhone 12 Pro ni sama je dia punya skrin. And dia punya skrin untuk tiga-tiga iPhone ni pun sama, dia menggunakan display yang terbaru adalah OLED. So taklah, baru iPhone 11 Pro pun dah guna OLED dah, tapi iPhone 11 tak gunakan OLED. So kalau korang nak upgrade, bolehlah upgrade ke 12 mini. Tapi kejap kita akan cerita lebih lanjut. Kejap lagi kita akan buat comparison between iPhone 11 dan 12 mini. Okay, selain daripada skrin dan bateri yang dikecilkan, harga untuk iPhone 12 mini dan iPhone 12 ni pun adalah perbezaan dia. So, kalau kita boleh nampak harga dia, setiap gig tu dia ada beza RAM RM500. So, sebagai contoh, kalau 3899, so dekat ini pun 33999 macam tu lah. So, RM500 lah berkurangan. So, itu saja between iPhone 12 dan 12 mini. Tapi apa yang lebih menarik perhatian aku adalah saiz iPhone ni. Okay, sebagai contoh tahun lepas lah, iPhone mengeluarkan iPhone 11, 11 Pro dan 11 Pro Max. Tapi tahun ni dia mengeluarkan iPhone 12, 12 mini, 12 Pro dan 12 Pro Max. So, kita akan nampak 4 model yang berbeza. Tak adalah jurang perbezaan sangat jauh. Tapi kalau korang ambil 12 mini dan 12 Pro Max, akan nampaklah jurang perbezaan yang sangat jauh. Tapi kalau katakan korang nampak 12 tu
to 12 mini dia tak jauh sangat, and 12 Pro dan 12 Pro Max tak adalah nampak jauh sangat. Dia tak adalah melainkan bateri dan juga kamera macam tu. Tapi hari ini macam aku cakap tadi, kita nak ceritakan tentang iPhone 12 mini saja. Okay, kalau kita nak buat comparison between 12 mini ni, aku rasa model yang paling tepat adalah model 11, sebab yalah tahun lepas 11 and tahun ni 12. Okay, kita put aside je dia punya size yang mini ni, kita terus ambil iPhone 12 saja. Sebab iPhone 12 mini dengan iPhone 12 dia tak adalah perbezaan yang sangat banyak selain bateri dan juga size. Okay, antara upgrade yang pertama sekali lah yang korang dapat lihat kalau katakan korang dapatkan iPhone 12 ni adalah screen yang korang akan dapat. Sebab screen yang baru ni dia menggunakan OLED. So kalau kita tengok previously iPhone 11 lah, bukan 11 Pro sebab 11 Pro memang pakai OLED juga, tapi 11 sahaja dia still menggunakan LCD biasa. Okay, dan pendapat aku kat situ, kalau korang boleh tengok smartphone lain yang berharga 3,000 macam tu dah banyak dah yang menggunakan screen jenis OLED. iPhone ni I would say macam ketinggalan sikit lah. Tapi jangan marah aku sebab ini pendapat aku yang sangat subjektif. Sebab ya, kalau korang pergi tahun lepas, korang dengan duit yang korang ada RM3,000 tu, korang boleh dapatkan smartphone yang menggunakan OLED, tapi korang just dapat LCD biasa je dengan 11. Jadi kalau korang change to iPhone 12, korang akan dapatkan screen yang terbaru iaitu OLED. Okay, untuk iPhone 12 tahun ni, iPhone memperkenalkan Dolby Vision HDR video recording untuk iPhone mereka. So korang akan dapat lebih kepuasan lah dalam buat recording video. So kalau katakan anda seorang content creator ataupun minat dengan video yang tak berkesempatan lah, patut nak belikan kamera-kamera yang mahal, aku rasa iPhone ni dia dah bagi one of the best video recording lah. One of the best, not the best one of the best. Sebab daripada segi video, korang boleh tembak 4K, korang boleh tembak dalam 30 fps. Aku rasa itu dah bagi aku dah memuaskan hati lah kalau korang setakat nak buat vlogging dan sebagainya kan. Tapi itulah, nak buat vlogging pun kita pun tengah PKPB, nak keluar pun tak boleh. Okay, so korang boleh nampak tak kat situ yang iPhone 12 ni mampu bagi kepada korang semua. Okay, daripada segi chip lah, almost tiap tahun dia akan upgrade, dan untuk iPhone 12 ni dia menggunakan chip A14 yang Apple claim ini adalah chip yang paling laju di antara dalam smartphone yang ada. Aku tak boleh nak cakap apa-apa sebab aku tak adalah merasakan benda tu. Sebab bagi aku benda tu kita tak boleh nak rasa macam wih betul lah laju, sebab yalah kita pun daily use kita guna tak adalah terlampau ekstrim yang kau boleh, maybe kalau seorang yang pakar atau dia mengkaji chip yang dia boleh rasa kelajuan tu, maybe dia akan rasa. Tapi macam aku ataupun orang lain yang aku rasa kita just menggunakan maybe untuk gaming sikit-sikit, untuk just reply email, untuk tag, untuk WhatsApp, untuk call, kita tak rasa sangat kelajuan tu kalau kita nak compare from previous model iaitu 11 Pro ataupun 11. Tapi it's a good things yang dia dah upgrade lah chip tu, dan kita pun tahu kita bayar untuk something yang dah di upgrade. Itu bagi aku satu kepuasan lah yang kita akan dapat. Okay, selain daripada Dolby Vision yang di provide untuk video recording, kamera belakang ni pun telah di-upgrade menggunakan sensor yang baru untuk mendapatkan kepuasan dalam gambar. Okay, sorry kalau kita pergi depan, pergi belakang, depan, sebab tadi kita cakap screen, tapi aku terus nak bagi tahu yang screen glass yang digunakan untuk iPhone 12 ni adalah ceramic glass yang dikata 4 kali lebih tahan daripada iPhone 11 ataupun 11 Pro sebelum ni. Sebab dia menggunakan ceramic shield dekat depan ni. So interesting juga, 4 kali lebih tahan kan. So kalau kita nak buat drop test, belum lagi lah melainkan kita dapat sponsor, boleh lah kita buat drop test kan. Sebab ni pun kita beli iPhone sendiri. And other than that, kalau kita compare 11 dengan 12 ni, dia bagi orang kata kudat-kudat sikit lah, candy-candy sikit lah, iaitu dia support MagSafe punya accessory seperti wireless charging ataupun magnetic case yang boleh support. Korang boleh beli wallet yang baru yang Apple perkenalkan tu, yang korang boleh letak kat belakang tu. It is cool sebenarnya tau, sangat cool bagi aku. Sebab yalah, benda yang baru yang korang boleh attach dengan phone je, tak adalah baru. Sebab kalau kita tengok MacBook punya charger pun dia dah perkenalkan MagSafe untuk MacBook yang tahun 2017 ke bawah tak salah aku. Tapi kalau katakan untuk phone, dia agak barulah. And aku rasa aku dah cover banyak dah tentang perbezaan antara 11 dan 12 ni. Jadi untuk siapa sebenarnya iPhone 12 mini ni? Alright, so iPhone 12 mini ni bagi aku lah, pendapat aku yang subjektif. Macam aku cakap dalam preview video aku juga, aku bukan seorang Apple expert. Aku just nak sharekan aku punya pendapat tentang barang Apple yang aku gunakan. iPhone 12 mini ni bagi aku kepada orang yang nak upgrade iPhone mereka lah. So katakan anda pengguna 8 ataupun 7 Plus, 8 Plus, 6, 5, korang dah boleh upgrade kepada 12 mini mengikut bajet korang. So kalau katakan korang ada bajet yang lebih, korang nak ambil Pro Max, itu terpulang pada korang semua. Benda yang aku cakap tadi diikut bajet, and kepada sesiapa yang dah, bila aku buat video ni korang tengok, korang macam oh 12 mini ni dah cukup bagi aku, korang boleh dapatkan 12 mini ni basically untuk upgrade lah. And beside that, for me, kepada siapa yang look forward untuk iPhone yang lebih kecil, so bila dia keluar iPhone 12 mini ni, aku expect dia akan menjadi satu, orang kata, fenomena lah untuk iPhone. Dan sebab ya, iPhone dah lama tak keluarkan phone yang bersaiz lebih kecil. Macam aku cakap tadi pun, iPhone ni dia lebih kecil daripada iPhone 8 dan 7. Jadi dah lama, beberapa tahun dah iPhone tak keluarkan saiz kecil, dan tiba dia keluar, aku ingat macam kalau aku pergi machine masa first day tu, ramai orang beratur untuk iPhone mini ataupun iPhone 12 mini ataupun iPhone 12. Tapi tak, orang masih lagi look forward untuk dapatkan iPhone 12 Pro dan Pro Max. Maybe aku rasa
pengguna-pengguna lebih nak menikmati telefoto dan feature-feature yang ada pada iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max tu lah. Tapi siapa yang minat dengan phone yang lebih kecil, korang boleh dapatkan iPhone 12 mini ni, sebab kadang-kadang orang dia tak look forward untuk enjoy macam video ke ataupun gaming dekat phone diorang. Diorang nak just menggunakan untuk reply email, untuk WhatsApp, untuk call. Sebab kadang-kadang orang yang menggunakan iPhone yang kecil ni, dia ada alternatif lain untuk dia enjoy benda-benda macam gaming ataupun tengok Netflix ataupun enjoy YouTube. Diorang akan go for iPad, tapi just phone ni just untuk diorang gunakan untuk call, untuk email, untuk WhatsApp. Diorang akan jadikan iPhone ni sebagai benda yang macam tu. So as a conclusion, I would say yang iPhone 12 mini ni in general sebenarnya untuk siapa-siapa je yang look forward for an upgrade, korang punya iPhone lama ke phone baru, dan juga kepada siapa yang minat untuk iPhone yang lebih kecil. Jadi aku rasa itu sahaja untuk video aku hari ni. So siapa yang on YouTube tu, korang boleh subscribe lah channel Art House Studio ni. Kalau korang betul-betul ada sebarang pertanyaan ataupun segala anything yang about gadget lah, ada soalan ke, ada wonder anything, korang boleh komen kat bawah. InsyaAllah aku akan jawab semuanya dalam next video. Jadi aku rasa itu je daripada aku untuk minggu ni, and thank you so much for watching guys. Assalamualaikum.